الحمد لله الذي حث المؤمنين على المحبة وصلة الأرحام وحذرهم من التدابر والقطيعة والخصام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الإمام. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة ورسول السلام وعلى آله وصحابته الكرام من في خير مقام وأسعد مقام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن خير الزاد التقوى. وقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Kasihi Kerabat, Hidup Berkat. Ma'asyiral muslimin, kita semua hidup berkeluarga, masing-masing mempunyai ayah dan ibu, anak dan cucu, saudara kandung dan saudara sepupu. Adakala kita menumpang kasih dengan bapa saudara dan ibu saudara. Panggilan mesra kepada mereka seperti Pak Ngah dan Mak Ngah, Pak Long dan Mak Long menjadi pengikat kasih dan penjalin hubungan silaturahim antara kaum kerabat. Itulah budaya Melayu yang amat sinonim dengan akhlak Islam yang diajar Rasulullah SAW. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan juga yang membiakkan dari zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Saudaraku muslimin, sejauh manakah kita ini memelihara ikatan silaturahim antara kaum kerabat, adik-beradik dan sanak saudara kita? Sedarkah kita bahawa kebahagiaan kita di dunia dan kesejahteraan kita di akhirat amat bergantung kepada ikatan silaturahim ini? Saudara, ada orang inginkan rezeki yang luas, tetapi semakin dicari semakin sempit, semakin dikejar semakin fakir. Pikirannya pula menjadi buntu dan tidak menentu. Hal ini mungkin berpunca dari silaturahim yang terputus sudah berpuluh tahun. Disebabkan harta, anak saudara sanggup tidak bertegur sapa dengan bapa saudaranya. Saudara kandung sendiri sanggup berputus arang dengan hanya kerana perbezaan fahaman politik. Pertelagahan antara keluarga dari datuk sampailah ke cucu cicit berkonfrontasi dengan keluarga lain hanya berpunca daripada isu remeh-temeh sahaja. Kalau ini berlaku, mimbar ingin mengingatkan ancaman Allah melalui firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbangi dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara yang tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah, serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Tuan-tuan, ayat ini menjelaskan bahawa
Allah melaknat orang-orang yang memutuskan silaturahim kerana berasa hebat dengan kekayaan serta kedudukan yang dimiliki. Mereka ini seolah-olah tuli dan buta kerana menolak kebenaran. Semoga Allah pelihara kita semua dari perbuatan keji dan terkutuk ini. Dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa ikatan kekeluargaan ini boleh dijalinkan melalui harta yang dibelanjakan, kebajikan yang dihulurkan, kunjung-mengunjung dan dengan memberi salam. Saudara muslimin, Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada orang mukmin yang membelanjakan hartanya kepada fakir miskin, lebih-lebih lagi kepada fakir miskin dalam kalangan kaum kerabat terdekat. Oleh itu, hulurkanlah bantuan kewangan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan bantuan kita dapat meringankan bebanan yang ditanggung. Allah Subhanahu wa taala amat suka orang mukmin yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah, namun membelanjakan harta untuk kebajikan ibu bapa dan kaum kerabat hendaklah didahulukan. Kemudian barulah kepada anak yatim, fakir miskin dan ibnus sabil. Pada makna yang sama, Nabi SAW menegaskan bahawa kita sewajibnya mengutamakan orang yang di bawah tanggungan kita. Sabdanya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Rawahul Bukhari. Begitu juga firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang mereka belanjakan dan kepada siapakah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin dengan 100 ringgit yang kita hulurkan dapat menampung yuran persekolahan anak mereka yang sudah tertangguh berbulan-bulan. Mungkin dengan sekapit beras yang kita hulurkan boleh menghilangkan kelaparan mereka. Mungkin dengan sekilo ikan yang diberikan, mereka dapat sama-sama menikmati apa yang kita nikmati selama ini. Dan mungkin sepasang pakaian yang kita hadiahkan menjadi pengikat kasih antara bapa saudara dengan anak saudara. Moga-moga dengan asbab sedekah dan hadiah yang dihulurkan menjadikan kita terlepas daripada sifat bakhil dan sombong dengan harta yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Saudaraku muslimin, dengan kunjungan ke rumah kaum kerabat dan sanak saudara, ianya dapat mengikat serta menyuburkan kasih sayang di antara keluarga. Kadangkala amalan ziarah menziarahi ini telah ditinggalkan oleh sebahagian masyarakat kita. Apa salahnya kita susun jadual untuk ziarah paklong dan maklum kita yang tinggal di kampung walaupun ayah dan ibu kita telah meninggal dunia. Bawalah buah tangan tanda ingatan atau sebagai hadiah hari lahir anak saudara kita. Moga dengan hadiah ikhlas itu dapat menjadi tali penghubung kekeluargaan dan menyuburkan lagi kasih sayang di antara keluarga. Tuan-tuan, Rasulullah SAW pernah memberi pesanan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasul rahimah. Sesiapa yang suka diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraannya. Rawahul Bukhari. Saudaraku muslimin, itulah kelebihan menghubungkan silaturahim. Marilah kita menghubungkan kembali silaturahim dengan bertegur sapa melalui media sosial yang meluas hari ini. Apa guna telefon pintar yang canggih jika tidak selalu bertanya khabar ahli keluarga? Ucapkanlah tahniah atas segala sesuatu kejayaan yang dicapai oleh sanak saudara kita.
Apa salahnya hiburkan mereka dengan kata-kata pujian dan rasa syukur atas nikmat yang dikecapi oleh mereka. Mudah-mudahan dengan amalan yang baik ini kita peroleh apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari keberkatan dan keredaan Allah. Ma'asyiral muslimin, sebagai rumusan mengakhiri khutbah hari ini, yang pertama, setiap mukmin hendaklah memelihara hubungan baik dengan kaum keluarga dan menghubungkan silaturahim yang telah terputus. Kedua, setiap mukmin hendaklah membantu kaum kerabat dalam bentuk harta benda dan juga kewangan, terutama kepada mereka yang memerlukannya supaya mengurangkan kesempitan hidup mereka. Yang ketiga, pemberian dan bantuan kepada kaum kerabat juga dapat menghindari daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkatan dalam kehidupan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, keharmonian hidup lahir dari umat yang bersyukur dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan cara yang paling baik mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurnia-Nya, tentulah kami akan bersedekah dan tentulah kami akan menjadi dari orang-orang yang saleh. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, mereka bakhil dengan pemberian itu serta mereka membelakangkan janjinya, dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala alaihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'malu bi ta'atihi wa mardatihi, thumma 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala 'aliman hakima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum ini telah tular video yang memaparkan segelintir masyarakat Islam menyertai perayaan dan ritual keagamaan masyarakat bukan Islam. Antaranya ialah dengan menyertai perarakan masyarakat bukan Islam. Saudara, fatwa dan garis panduan hukum merayakan perayaan bukan Islam negeri Pulau Pinang jelas menyatakan bahawa hendaklah kita tidak terlibat dalam meraihkan perayaan-perayaan keagamaan masyarakat bukan Islam atas apa jua alasan, sama ada atas dasar toleransi atau meraihkan kepelbagaian masyarakat majmuk. Tuan-tuan,
dalam hal ini memang benar Islam menggalakkan kita bersikap toleransi, namun melibatkan diri secara langsung ke dalam ritual keagamaan seperti menyertai perarakan agama lain adalah sesuatu yang haram, dan perbuatan sedemikian dibimbangi boleh merosakkan akidah seseorang muslim. Oleh itu, saudaraku muslimin, hendaklah kita sama-sama berperanan menyebarkan fatwa dan garis panduan yang sedia ada kepada orang Islam dan bukan Islam, supaya wujud keadaan saling memahami dan menghormati hukum hakam yang terdapat dalam agama yang berlainan. Sebagai contoh, jika majikan kita yang berlainan agama menganjurkan perayaan dan ritual keagamaan dalam majlis-majlis tertentu, hendaklah kita memberitahunya secara berhikmah bahawa umat Islam adalah dilarang terlibat sama sekali dengan majlis tersebut. Mudah-mudahan dengan kefahaman yang sedemikian akan mewujudkan suasana yang lebih harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, dan terpeliharalah umat Islam dari terlibat dalam meraihkan perayaan keagamaan masyarakat bukan Islam di Malaysia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agung ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika sahib al-fakhama Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertua Negeri Pulau Pinang. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.